Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini bersama saya Cikgu Hanafi dan pada hari ini saya akan ajar tajuk bab 1 tingkatan 5 prinsip perakaunan iaitu analisis penyata kewangan, tetapi pada hari ini cikgu nak fokus kepada teknik untuk menghafal 9 formula analisis. Baiklah. So, hari ini cikgu akan ajar cara nak hafal 9 analisis penyata kewangan. So sebenarnya ada 9 dan cara nak hafal dia sangatlah susah. Tetapi cikgu gunakan teknik ini supaya pelajar-pelajar cikgu dapat hafal dengan mudah. Okey, jom kita belajar sambil bermain. Okey. So cikgu klik play. Anda dikehendaki untuk menyelesaikan puzzle di atas. So kat sini ada puzzle, jawapan-jawapan ada di bahagian di bawah ini dan pelajar-pelajar cuma tinggal perlu masukkan sahaja jawapan yang betul. Tetapi sebelum nak belajar, cuba masukkan jawapan yang betul, cuba gunakan teknik yang cikgu nak ajar ni iaitu menggunakan teknik peta minda. Okey? Yang pertama, kita boleh mulakan ya. Yang pertama, analisis terbahagi kepada 3. Okey, iaitu C2, C3, U4. So bermaksud pelajar cuma perlu hafal CCU. Okey. Dan C yang pertama itu darabkan dengan 2, C yang kedua darabkan dengan 3 dan U darab dengan 4. Apakah maksud darab-darab ni cikgu? Okey, C yang pertama ini bermaksud ada 2 formula di bawah C yang pertama. Dan C yang kedua ini ada 3 formula di bawah dia. Dan di bawah U ada 4 formula di bawah U. Okey, jadi kita tengok apa pula C yang pertama ni. C pertama ialah cair. C yang kedua ialah Cekap. dan U ialah untung. okey. Untuk cair, apa maksud cair ni cikgu? Cair ni ialah berapa cepat kita punya aset dicairkan untuk membayar hutang. Ataupun kita boleh kata kemampuan syarikat untuk membayar hutang. Okey. Jadi formula dia ada 2 iaitu yang pertama ialah Nisbah semasa. dan yang kedua ialah Nisbah ujian asid. so ujian asid ya, bukan hujan asid. Kadang-kadang pelajar-pelajar cikgu ni dia ingat nisbah hujan asid. Bukan hujan tetapi ujian asid. Okey. So yang pertama ini adalah nisbah semasa. Apabila kita nak tengok kemampuan syarikat untuk bayar hutang, kita bayar menggunakan apa? Kita bayar menggunakan aset. Dan disebabkan ini ialah nisbah semasa, maksud kita akan gunakan aset semasa Aset semasa dibahagikan dengan, kita nak tengok apa tadi? Bayar hutang kan? Hutang tu dalam bahasa perakaunan kita sebut sebagai liability. Jadi disebabkan nisbah semasa, kita akan bahagikan dengan liability semasa. So kita dah dapat satu formula iaitu nisbah semasa sama dengan aset semasa bahagi dengan liability semasa. Jadi cair tu apa cikgu cair? Cair ialah kemampuan syarikat untuk membayar hutang. Jadi ada 2 kecairan. Yang pertama nisbah semasa dan yang kedua nisbah ujian asid. Formula untuk nisbah semasa ialah aset semasa bahagikan dengan liability semasa. Baiklah, formula yang kedua. Ingat, formula kedua ni tiru saja seperti di atas. Kalau kat atas aset semasa bahagi liability yang semasa, nisbah ujian asid pun sama juga. Jadi formula tetap sama. Aset semasa
tolak inventory akhir. Bahagikan. Liability semasa. Jadi, macam mana kita nak hafal untuk perbezaan antara dua ni ialah ujian asid. Asid ni tindak balasnya cepat. Jadi kalau kita nak mencairkan kita punya asid dengan cepat, ada satu masalah yang menjadikan asid kita lambat untuk cair. Iaitu apa? Inventory akhir. Jadi kalau kita nak cepat, kita tolakkan inventory akhir kita. Jadi nisbah semasa dengan nisbah ujian asid adalah sama. Yang bezanya asid cepat kita kena tolakkan dengan inventory akhir. Jadi kita dah ada dua formula analisis yang kita dah hafal. Nisbah semasa, nisbah ujian asid, iaitu cair. Apa cair tu? Cair ialah untuk melihat kemampuan syarikat untuk membayar hutang. Sebab tu kalau nak bayar hutang kita pakai aset. Sebab tu aset semasa. Dan nak bayar hutang ni, hutang dalam bahasa perekonomian ialah liability semasa. Jadi aset semasa bahagi liability semasa. Jadi dah dapat dua formula. Baik, kita pergi ke cekap. Cekap apa pula ni cikgu? Cekap apa? Okey, yang pertama cekap. Kutip hutang. Cekap kutip hutang. Yang kedua, Bayar hutang. cekap bayar hutang. Dan yang ketiga, Kadar pusing ganti inventory. so ada tiga. Cekap ni apa cikgu? Sebab kita nak tahu berapa cekap kita kutip hutang kita. Yang kedua, kita nak lihat berapa cekap kita bayar hutang kita. Yang ketiga, kita nak tengok berapa cekap kita pusing ganti inventory kita. Kutip hutang macam biasalah. Kita hutang dengan ABT. Bayar hutang, kita bayar hutang dengan ABB. KPGI ni bermaksud kadar pusing ganti inventory, maksudnya berapa cepat kita ganti stok kita. Contoh minggu lepas kita dah beli baju 100 helai. Kalau kita punya perniagaan kita laku jual baju, mungkin kita akan beli lagi pada minggu ni. Jadi seminggu sekali kita pusing ganti inventory kita. Tetapi kalaulah company kita ni ataupun syarikat kita ni tak laku, tak ada siapa nak beli barang kita. Jadi kita punya kadar pusing ganti kita akan lambat. Contohnya mungkin sebulan sekali ataupun mungkin 2 bulan sekali. Jadi kalau lagi cepat kita punya kadar pusing ganti, itu adalah lebih baik. Okey, kita tengok. Jadi kita dah hafal lah. Cekap. Cekap apa? Ada 3. Cekap bayar hutang, cekap kutip hutang, cekap pusing ganti inventory. Okey, kutip hutang. Formulanya senang saja. Kita kutip hutang dengan siapa? Kita kutip hutang dengan akaun belum terima. Jadi formula dia, Akaun belum terima. kita bahagikan dengan, macam mana ABT ni boleh wujud? Sebab kita jual secara kredit. Jadi ABT bahagikan dengan jualan kredit. Okay? Disebabkan kita nak tengok berapa cekap, kita nak tengok berapa hari. Mungkin kita cekap kutip hutang 2 hari, 3 hari kita dah dapat kutip hutang, 3 hari. Jadi kita perlu darabkan dengan Darab 365 hari. Oh ya, 365 Darab ada 2. 365 hari. So sebenarnya tak ada masalah lah sebab dia ikut saiz saja. Satu lagi panjang, satu lagi pendek. Tapi sama saja. Mesti darab dengan 365 hari. So kalau pelajar-pelajar salah letak, so dia akan bunyi kut-kut. So maksudnya salah lah tu. Jadi pelajar kena buat balik untuk betulkan mana yang silap. Okay. Jadi kutip hutang kita dah tahu dah. ABT bahagi dengan jualan kredit darab dengan 365 hari. Kita akan dapat jawapan dalam hari. 5 hari, 6 hari, 7 hari. Berapa cekap kita kutip hutang? 6 hari. Cara macam mana? Kutip hutang dengan siapa? Kita kutip hutang daripada ABT. Akaun belum terima. Kenapa ABT ni boleh wujud? Sebab kita jual secara kredit. Kalau kita jual secara tunai, tak ada ABT ni. Tapi sebab kita nak tengok cekap tak cekap, kita nak tengok dalam berapa hari. Jadi kita darabkanlah dengan 365 hari, iaitu bersama dengan setahun. Jadi kita akan gunakan teknik ini sama juga untuk cekap bayar hutang. Kita bayar hutang dengan siapa? Kita bayar hutang dengan akaun belum bayar. Akaun belum bayar. Akaun belum bayar, maksudnya kita berhutang dengan dia, kita nak bayar hutang dengan ABB lah. Macam mana ABB ni boleh wujud? Sebab belian kredit. Belian kredit. Jadi
ABB bahagikan dengan belian kredit. Disebabkan kita nak tahu cekap ni, kita nak bayar hutang ni cepat ke company awak ni bayar hutang seminggu ke, sebulan ke, setahun ke. Jadi kita perlu darabkan dengan 365 hari. Darab 365 hari. Jadi kita dah dapat dua lagi formula. Tadi nisbah semasa, nisbah ujian asid, kutipan hutang dan bayaran hutang. Dan yang terakhir KPGI. Yang ini senang sangat. Formula ialah KPGI. Jadi formula ialah KJPI. Okay? Simple je. Formula KPGI. Kos jualan. Jadi kita punya formula ialah KJ bahagi dengan PI. Purata inventory. Okay? Simple saja. KPGI kadar pusing ganti inventory. Kita bahagikan dengan purata inventory. Next. So kita dah belajar, kita boleh cuba lagi sekali ya. Kita cuba lagi sekali. Kita cuba. Anda dikehendaki untuk menyelesaikan puzzle di atas. Okey, ingat mula-mula analisis terbahagi kepada 3 iaitu C2, C2, C3 C3 dan U. U4. CCU, C yang pertama darab dengan 2, C yang kedua darab 3 dan U darab dengan 4. Lepas tu C yang pertama ni apa? Cair, cikgu. Cair. C yang kedua apa je? Cekap, cikgu. Cekap. Okey. U ni apa? Untung. Untung. Jadi bila dah tahu cair, cair ni apa Oh, nak cairkan aset kita kepada jadi duit. Sebab kita nak tengok kemampuan bayar hutang. Kita bayar hutang. Maksudnya kita akan gunakan semasa. Nisbah semasa. Aset kan? Aset semasa formula dia nanti. Jadi kita tahu nisbah semasa. Dan yang kedua, nisbah juga. Nisbah ujian asid. Nisbah ujian asid. Nisbah semasa, kita nak tengok kemampuan bayar hutang. Kita bayar hutang gunakan aset semasa. Jadi nisbah semasa ni formula dia ialah aset semasa. Aset semasa. Bahagikan dengan, sebab kita nak tengok bukan kecekapan, kita nak tengok kemampuan kita bayar hutang. Hutang dalam perakaunan ialah liability. Liability Okey. semasa. Okey, liability semasa. Jadi aset semasa bagi liability semasa. Untuk ujian asid, ingat asid cepat. Jadi formula sama dengan atas, bezanya kita nak cepat. Apa yang menyebabkan kita ni lambat? Cairkan ni lambat. Iaitu inventory akhir. Jadi sama je atas aset semasa, cuma bezanya adalah tolak dengan inventory akhir. Aset semasa tolak inventory akhir. Dan bahagikan dengan Liability semasa. sama saja. Okey, untuk cekap. Cekap ada 3. Cekap bayar hutang, cekap kutip hutang, KPGI kadar pusing ganti inventory. Jadi pertama kutip hutang. Yang kedua bayar hutang. Yang ketiga kadar pusing ganti inventory. okey, lagi sekali kutip hutang daripada siapa? Kita kutip hutang daripada ABT. Akaun belum terima. Macam mana ABT boleh wujud? Sebab kita jual kredit dengan dia. Dan disebabkan kita nak tahu cekap dalam hari. Darab 365 hari. Okey, darab dengan 365 hari. Yang keempat, bayar hutang. Kita bayar hutang kepada siapa? Kepada ABB. Akaun belum bayar. Macam mana akaun belum bayar ni boleh wujud? Sebab belian kredit. Belian kredit. Dan sebabkan kita nak tahu cekap, kita darabkan dengan 365. Darab 365 hari. Formula seterusnya KPGI. KPGI KJPI. KPGI KJPI. Kos jual. KJ Purata PI. inventory. So PI itu ialah purata inventory. Nak dapat purata inventory. Okey, inventory ada berapa jenis? Ada 2 jenis. Apa inventory? Inventory awal, inventory akhir.
Jadi kalau nak cari purata, inventory awal tambah inventory akhir bahagikan dengan 2. Dapatlah purata inventory. Okay? So kita dah settle untuk C yang pertama dengan C yang kedua. So kita cuba jawab untuk U yang ketiga lah. Okay. Seterusnya, kita sambung kepada U pula. Okay? U tadi terbahagi kepada 4 kan? Sila selesaikan puzzle di atas. Okay. So untuk U, yang kita tahu U adalah untung. Jadi kita kena tahu dia ada 4 formula yang berada di bawah untung. So pastikan ada 4. Jadi bila kita dah susun 4-4, kita buat anak panah ke kanan. Atas dengan bawah ni kita buat ke kanan, atas sama. Yang ini kita tarik ke bawah, kita tulis bawah sama. Okey? Nanti cikgu terangkan kenapa macam tu. Okey. Cara nak hafal untuk untung, iaitu kita gunakan akronim timbalan, perdana, menteri, Malaysia. So TPMM, timbalan, perdana, menteri, Malaysia. Okey? Senang saja. Timbalan, perdana, menteri, Malaysia. Okey. Untuk timbalan, T ni apa cikgu? T tu ialah tokokan. Tokokan. P tu apa cikgu? P tu adalah pam. Pam? Pam tu adalah pulangan atas modal. Pulangan atas modal. Okey, M tu margin. Tapi cikgu dekat bawah dekat jawapan kat sini ada margin untung kasar dengan margin untung bersih. Okey, macam mana kita nak tahu kedudukan yang M yang pertama ni apa? Untung bersih ke untung kasar? Okey, cara dia ialah mudah saja. Antara untung kasar dengan untung bersih, mana kita kena dapatkan dulu? Untung kasar dulu, betul? Lepas kita dapat untung kasar, baru kita boleh dapat untung bersih. Jadi, untuk yang atas ialah margin untung kasar. Dan yang bawah, margin untung bersih. Margin untung bersih. Okay? Jadi kita dah ada tajuk-tajuk dia. Itu timbalan Perdana Menteri Malaysia, tokokan, pulangan atas modal, margin untung kasar dan margin untung bersih. Okay. Jadi untuk mulakan formula, jadi kita mulakan daripada M. M yang pertama di sebelah kanan atas. Kita akan mula dari situ. Jadi kita hafal yang satu saja, yang lain automatik dia akan datang sendiri. Okay? Kita tengok macam mana cara dia. Okay, M. Margin untung kasar. Maksudnya atas mestilah untung kasar sebab dia margin untung kasar. Untung kasar. Untung kasar. Okay. Sebabkan margin untung kasar, kita nak bahagikan dengan mana satu lagi ni? Jualan bersih. Jualan bersih. Macam mana nak hafal dia? Hafal satu ini saja. Kita tahu untung kasar, kita bahagikan dengan jualan bersih. Sebab apa? Kalau kita nak cari untung kasar, kita mesti kena gunakan jualan. Dengan jualan bersih. Jadi kalau kita nak cari margin untung kasar, kita gunakan untung kasar bagi dengan jualan bersih, darabkan dengan 100. Macam mana ingat 100 ni? Ingat margin. Soalan yang cakap, sila kirakan margin untung kasar. Jadi bila margin, darab dengan 100. Okay? Kalau cekap tadi, kena darabkan 365 hari. Sebab kalau nak tahu cekap, kita nak tengok cekap berapa cekap. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Okay? So kalau untuk yang pertama ni, kita dah tahu dah. Kena hafal sekali, satu saja, iaitu margin untung kasar. Iaitu apa? Untung kasar bahagikan dengan jualan bersih, darab dengan 100. Okay? So, next. Cuba tengok anak panah. Dia tulis apa? Anak panah ke bawah. Bawah sama. So, kalau bawahnya sama, apa bawah yang sama? Anak panah ni tunjuk dari atas ke bawah. Bawahnya sama adalah jualan bersih. Jadi, jualan bersih sama. Jualan bersih. So, kalau sini margin untung bersih, sini untung kasar, dia punya tu adalah untung kasar bagi jualan bersih. Kalau ini margin untung bersih, maksudnya untung bersih dekat atas. Untung bersih. So, untung bersih bahagi dengan jualan bersih, darabkan dengan 100. Okey, saya ulang lagi sekali. Margin untung kasar,
untung kasar bahagikan dengan, nak dapat untung kasar kita kena gunakan jualan bersih. Jadi bahagi dengan jualan bersih darab dengan 100. Kenapa darab 100? Sebab dia adalah margin. Okey. Untuk bawah, dia kata bawah sama. Bawah sama maksud jualan bersih juga. Tapi sebabkan ini margin untung bersih, atas untung bersih. Untung bersih bahagi dengan jualan bersih darab dengan 100. Kita dah dapat 2 lagi. Jadi total dah berapa? Tadi kita dah hafal 5. Okey. 2 untuk cair, 3 untuk cekap. So dah 5. Campur lagi 2, maju untung kasar dengan maju untung bersih. Jadi 7 dah kita dah hafal. Okey. So untuk tengok tokokan. Okey. Dia kata anak panah ni kata atas sama. So maksudnya atas sama. Mana atas sama? Sebelah kanan ni untung kasar atas dia. Jadi tokokan pun untung kasar. Mana untung kasar? Untung kasar. So kalau tokokan, bawah dia macam mana nak hafal? Ingat, tok, kok bersamaan dengan kos. 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 Okey? Jadi tokokan untung kasar sebab atas sama bahagikan dengan kos. Sebab kos. Kos jualan KJ. Kos jualan. Okey. So kita darabkan dengan 100 juga. Sebab bahagian untung ni semua kita nak dalam peratus. Jadi kita darabkan dengan 100. Termasuk margin juga. Dan yang terakhir, pulangan atas modal. Dia kata atas sama. Jadi atas sama apa? Sini atas sama untung bersih. Jadi atas ni pun untung bersih juga. Dan bawah, disebabkan ini pulangan atas modal. Jadi kita akan bahagikan dengan modal awal. Okey? Senang saja kan? Okey? Okey. Kita cuba buat balik semula tapi dengan lajulah. Kita cuba ya. Sila selesaikan puzzle di atas. Okey, ingat untung terbagi kepada 4. 4 itu apa? TPMM. Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Okey, timbalan Perdana Menteri Malaysia. T itu ialah tokokan. P itu adalah PAM. Pulangan atas modal. Pulangan atas modal. Ada 2 M. M mana yang datang dulu? Untung bersih ke untung kasar? Untung kasar dulu baru untung bersih. Jadi, margin untung kasar. Dan yang bawah, margin untung bersih. Margin untung bersih. Jadi, kita nak hafal yang sebelah kanan dulu. Margin untung kasar dulu kita kena hafal. Jadi, kalau ini margin untung kasar, maksudnya atas ialah untung kasar. Okey? Mana untung kasar saya? Okey ni. Untung kasar. Okey, untung kasar. Bahagikan dengan apa? Ingat, nak mencari untung kasar mesti kena gunakan jualan bersih. Atas sekali. Jualan tolak dengan apa? Pulangan jualan. Jadi kita akan dapat jualan bersih. Jadi itu yang kita nak. Jadi untung kasar bahagi dengan jualan bersih. Cari yang panjang ni pendek kan? Cari yang panjang. Jualan bersih. Ni panjang. Jualan bersih. Jadi untung kasar bahagi dengan jualan bersih darab dengan 100 kita akan dapat margin untung kasar. Untuk margin untung bersih, tengok anak panah dia kata bawah sama. So kalau bawah sama adalah jualan bersih. Atas adalah sebabkan ini margin untung bersih, jadi atas ialah ni untung bersih. Untung bersih. Okey. Untung bersih. Bahagikan dengan sama, bawah sama. Bawah sama dengan jualan bersih lah. Jualan bersih. Kita darabkan dengan 100. Okey, lepas tu kita pergi ke tokokan. Tokokan ni dikata atas sama. Atas sama adalah untung kasar. Untung kasar. Untung kasar. Kita bahagi dengan, ingat, kos. Kos jualan. Jadi, untung kasar bahagi dengan kos jualan. Kos jualan. Darabkan dengan 100 juga sebab ini adalah nak kira untung semua dalam peratus. Yang pulangan atas modal PAM. Dia kata atas sama. Anak panah ni kata atas sama. Tengok sebelah atas dia sama apa? Untung bersih. So kita ambil untung bersih. So disebabkan ini pulangan atas modal, bawah dia mestilah bahagi dengan modal juga. Modal awal. Okay. Saya rasa itu sahaja cara nak hafal. Jadi
pelajar-pelajar semua, apa yang perlu buat adalah saya akan sharekan link, okay, link untuk Tiny Tab ni dekat description YouTube. Okay. Jadi pelajar-pelajar semua boleh klik dan cuba buat. Okay. Salah tak apa, tengok balik video macam mana cara nak hafal 9 formula ni dan cuba buat. Bila dah boleh gunakan puzzle ni berulang-ulang kali dan boleh jawab dengan betul, yang seterusnya cikgu nak awak ambil kertas dan cuba lukiskan balik dalam bentuk peta minda yang macam dekat dalam game ni. Okay, dalam puzzle ni. Okay. Bila awak dah boleh cuba buat 2-3 kali, maksudnya awak dah hafal. Bagilah apa soalan pun, tokokkan. Terus ingat, bawah mestilah kos. Okay. Yang atas ialah dia kata atas sama. Atas sama dengan sebelah kanan ialah untung kasar. So, untung kasar bagi dengan kos jualan darabkan dengan 100. Automatik boleh hafal. Okay? Tapi kena biasakan dulu buat berulang-ulang kali. Usaha tangga kejayaan. Jangan malas. InsyaAllah cikgu doakan semua boleh berjaya untuk hafal 9 formula. Okay? Itu saja untuk hari ini. Okay? Itu saja untuk hari ini. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.